Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selamanya mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dibangunkan, diberikan kesempatan, diberikan peluang untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama kita menyaksikan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru detik muhasabah. Sidang penonton yang dirahmati Allah, moga dalam keadaan ceria selalu hendaknya dan sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu pada pagi ini. Jadi Tanyalah Ustaz detik muhasabah ketika dunia dilanda dengan wabak COVID-19. Inilah masanya untuk sama-sama kita merenung akan diri kita, melihat apa yang sebaiknya untuk kita perbaiki dalam kehidupan kita. Tanggal hari ini Sabtu, 18 April 2020 bersamaan dengan 24 Syakban 1441 Hijriah. Semoga kita sama-sama menuju untuk sedikit lagi sampai ke bulan yang dirahmati, yakni bulan Ramadan. Sidang penonton yang dirahmati Allah, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak tampilkan kepada anda untuk info terkini berkenaan dengan kes COVID-19. Jadi sama-sama kita saksikan untuk fasa yang ketiga, hari yang ke-32. Kalau kita lihat di skrin, status COVID-19 Malaysia 17 April 2020, jumlah keseluruhan 5,251, kes baru 69, kes yang masih dirawat 2,198, kes yang sudah sembuh 2,967 dan juga kematian terbaru ada 2, menjadikan jumlah keseluruhan adalah 86 kematian. Jadi sama-sama kita renungkan status yang dipaparkan sebentar tadi. Mudah-mudahan memberikan kepada kita satu tamparan yang hebat untuk saling kita menjaga diri kita. #stay at home, kita jaga kita, dan juga sama-sama kita perbaiki kehidupan, jaga kesihatan. Dan kita dapat lihat satu lagi paparan di skrin TV anda. Jumlah keseluruhan kes yang sudah discharge 2,967, termasuk yang terbaru yakni 210 pesakit telah sembuh dan discharge dari hospital, kadar kesembuhan 56.50%. Jadi alhamdulillah, ini satu perkembangan yang bagus untuk sama-sama kita lihat. Dan juga yang terbaru adalah 201 kes yang telah pun sembuh daripada yang dirawat. Jadi sama-sama kita doakan kepada mereka yang dalam keadaan dirawat itu, semoga cepat sembuh dan dapat pulang kembali ke pangkuan keluarga yang tersayang. Dan anda yang sehat, jagalah kesihatan, sama-sama kita jaga diri kita dan jaga sama-sama kita. Jadi sedang penonton yang dirahmati Allah, mari kita teruskan untuk Tanyalah Ustaz pada hari ini. Kita nak membincangkan tentang topik silaturahim terjalin. Jadi sama-sama dengan kita pada hari ini, kita bawakan khas kepada anda untuk menjawab persoalan-persoalan yang diberikan oleh penonton-penonton bersama dengan Al-Fadil Ustaz Jazlan Abdullah. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Apa khabar Ustaz? Ya. Selamat datang Ustaz. Sila. Selamat datang ke Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Ustaz, jadi mungkin sedikit nak ditanya pada Ustaz, sepanjang 32 hari kita PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi mungkin ada sesuatu yang baru, pengalaman Ustaz. Sedikit Alhamdulillah, syukur kepada Allah Taala. Dai Azrin, sedang menonton yang dirahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang Allah datangkan kepada kita ni adalah kebaikannya. Betul Ustaz. Dan alhamdulillah setakat ni 32 hari 32 hari. Kita duduk di rumah. Sebenarnya kita yang pertama yang kita tak boleh suruh iaitu membesarkan badan. Tak apa. Tapi saya belum Ustaz. Saya belum. Saya belum Okey. Dan seterusnya alhamdulillah dapatlah sama-sama kita duduk di rumah, merahmati keluarga, mencipta kegembiraan, dan akhirnya sebenarnya Allah nak kembalikan kita iaitu institusi keluarga ni supaya menjadi kukuh, dan seterusnya mudah-mudahan dengan keluarga itulah
kita akan dapat pimpin keluarga kita dalam hidup beragama, dan insya-Allah kita akan dapat pimpin keluarga kita dan kita akan bawa keluarga kita itu daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian berkenaan dengan 32 hari berada di rumah, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sedang penonton yang dirahmati Allah, mungkin ada yang nak bertanyakan soalan pada pagi ini berkenaan dengan tajuk kita Silaturahim Terjalin, untuk sama-sama dijawab oleh Ustaz Jazlan pada pagi ini. Boleh hubungi kami di 3 saluran. Yang pertama untuk buat panggilan, boleh pergi ke 0377261603 atau WhatsApp kami di talian 0112336480, dan nak terus pergi ke Facebook rasmi Tanyalah Ustaz juga boleh di Tanyalah Ustaz TV3. Di situ juga kita ada buat secara langsung bagi mereka yang mungkin tak berkesempatan untuk melihat di kaca TV di rumah, boleh melihat di Tanyalah Ustaz TV3 Facebook rasmi kita, dan juga boleh bertanyakan soalan di ruangan komen di bawah poster yang tertera gambar Ustaz dan juga saya pada hari ini. Mudah-mudahan dapat membantu untuk menyelesaikan kekeliruan berkenaan dengan topik Silaturahim Terjalin. Amin. Jadi sedang penonton yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita dengarkan dahulu mukadimah dari bintang ilmuwan kita Al-Fadhil Ustaz untuk berkenaan dengan Silaturahim Terjalin. Ustaz, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari Azrin, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini dapat sekali kita berhimpun dan berkumpul dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah. Masih jauh Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih jauh diberi nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat. Khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur. Dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita semua jauh dan bersifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini kita diberi tajuk untuk membincangkan bab berkaitan dengan silaturahim. Bila sebut bab berkaitan dengan silaturahim ini, kita tahu rupanya silaturahim ini membawa maksud yang begitu besar dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita lihat yang dikatakan silaturahim itu iaitu menyambung tali persaudaraan ataupun menyuburkan kasih sayang. Disebut juga berkaitan mengeratkan kembali rasa cinta, rasa kasih, dan juga disebut iaitu menjaga keutuhan persaudaraan di antara keluarga dan saudara mara, kerabat-kerabat, dan maknanya apa yang ada dalam talian, iaitu apa? Talian darah dengan kita. Sebab itu kalau kita lihat silaturahim itu juga iaitu hubungan yang ada kaitan dengan talian darah kita atau pertalian darah kita, tak kiralah sama ada kita orang Islam atau bukan Islam, tapi maknanya apabila kita ada talian darah itu disebut iaitu ada kewajipan, ada tuntutan untuk kita menyambung dan menyuburkan silaturahim. Itu perkara yang pertama yang perlu kita ingat. Baik, seterusnya kalau kita lihat juga bab berkaitan dengan silaturahim ni, maka Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat yang pertama, iaitu auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minha rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut yang pertama iaitu wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Allah yang telah menjadikan kamu itu bermula daripada diri yang satu iaitu Adam, dan yang menjadikan daripada Adam itu iaitu pasangan iaitu Hawa, yakni istrinya, dan juga membiakkan keduanya iaitu zuriat keturunan lelaki dan perempuan yang begitu ramai. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namanya, serta peliharalah hubungan silaturahim di antara kaum kerabat, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sentiasa memerhati, sentiasa mengawasi kamu. Dalam ayat ini rupanya yang pertama kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala memberi pesanan kepada kita, memerintahkan kepada kita pertama bertakwa kepada Allah. Itu perkara yang pertama, iaitu mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan yang kedua, dalam ayat ini juga disebut iaitu Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada kita keluarga. Mana Allah datangkan kepada kita keluarga serta memerintahkan kepada kita untuk membangunkan silaturahim yang dimulai dengan keluarga kita yang terhampir.
siapakah keluarga kita yang terhampir, iaitu kalau kita lihat, iaitu daripada diri kita, anak isteri kita, ibu bapa kita, pak cik mak cik kita, dan kalau kita lihat iaitu apa juga yang terhampir dengan kita, itu yang disebut sebagai silaturahim. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam ayat ni adalah nak membangunkan silaturahim itu bermulanya daripada hubungan suami dan isteri. Kalau kita dapat mengharmonikan hubungan suami dan isteri itu dengan yang baik, maka di situ insya-Allah kita akan dapat menuburkan iaitu silaturahim di antara sesama keluarga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Kalau kita lihat pada tajuk berkenaan dengan silaturahim terjalin ni, Ustaz, mungkin kita boleh bahagikan kepada 3. Silaturahim sesama keluarga, dan juga hubungan sesama Muslim, dan juga hubungan sesama mereka yang di antara Muslim dan juga bukan Muslim. Adakah yang 3 perkara ni, Ustaz, dipanggil juga sebagai silaturahim ataupun ada istilah lain yang boleh disebutkan pada 3 jenis? Betul-betul. Baik, ini satu pencerahan yang sangat baik. Kalau kita lihat, selalu kita sebut ini silaturahim. Apa yang ada silaturahim? Ada pula ukhuwah dan sebagainya kan? Baik, betul. Perkara yang kita nak lihat di sini iaitu bila disebut bab berkaitan dengan silaturahim itu, iaitu hubungan yang ada pertalian darah. Tak kiralah sama ada Islam ataupun bukan Islam. Kalau dia bukan Islam tapi dia memang bersaudara dengan kita, mungkin adik-beradik kita, bukan kita Islam, adik-beradik kita bukan Islam, maka bila ada pertalian darah itu disebut iaitu silaturahim. Dan kita ada hak iaitu menjaga silaturahim tersebut, tapi yang tak ada hak iaitu hak keagamaan. Maknanya sama. Maknanya kalau mungkin ada orang yang ayahnya bukan Islam, dia dah Islam, maka waktu tu hak iaitu kepada orang tua tu sama. Wajib taat, wajib menghormati, bercakap benda yang baik, itu sama. Tapi cuma yang tidak ada hak baginya iaitu keagamaan. Itu disebut silaturahim. Tak kira jadi ada talian darah atau disebut iaitu talian darah tu disebut ar-rahim tu daripada rahim ibu kita. Baik. Hubungan antara kita pula sama kita. Hubungan itu yang sebab ini saya silaturahim dengan awak. Sebenarnya istilah tu yang nak dibetulkan iaitu kalau antara sesama Muslim, antara sesama kita yang Muslim itu disebut apa? Ya, disebut ukhuwah. Sebab itu Nabi SAW dah menyebut satu hadis daripada Imam Bukhari, al-muslimu akhu muslim. Sesungguhnya orang Muslim itu dia bersaudara dengan iaitu orang Muslim yang lain. Mana ukhuwah? Di situlah disebut ukhuwah. Jadi kalau kita ni berhubung antara kita disebut sebagai ukhuwah. Dan kalau kita lihat perkara yang ketiga iaitu hak sesama kemanusiaan. Waktu tu bila ada hubungan kita dengan sesama masyarakat, tak kiralah orang Islam bukan Islam, bila kita duduk dalam sebuah negara, sebuah masyarakat, maka di situ ada hak kemanusiaan yang perlu kita kepatuhi, yang perlu kita maknanya nilai, supaya dengan hak kemasyarakatan itulah insya-Allah dia akan melahirkan satu negara yang begitu aman, damai, yang baik. Kerana apa? Kerana di situlah ada hak yang perlu kita jaga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Lahirnya satu institusi negara dan juga keluarga yang aman, harmoni, seronok, damai dan bahagia bila mana terjaganya silaturahim antara kita. Baik, sedang penonton yang berbahagia dan dirahmati Allah, bersama-sama kita lihat untuk soalan yang pertama pada pagi ini dari Facebook. Tanyalah Ustaz, kita bacakan apa soalannya. Dari sahabat kita Laila di La Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Dai serta semua. Semoga berada dalam redha Allah. Soalan saya, bagaimanakah cara untuk kita menjaga silaturahim baik sesama Islam atau dengan yang bukan Islam di dalam kita semua berhadapan dengan ujian yang melanda ini, agar tidak ada yang rasa diketepikan, apatah lagi silaturahim dengan mereka yang diuji COVID-19 ini. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Jazakallah khairan kathira. Terima kasih juga kepada yang bertanyakan soalan Laila atas soalan yang ditanyakan. Jadi dia kata macam mana nak jaga hubungan silaturahim, hubungan sesama kita dalam keadaan kita sedang diuji dengan COVID-19 ni, Ustaz. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tengok di Rosa Laila, nama sedap. Nama Sepanyol, Ustaz. Sepanyol Okey. Ini kita tengah diuji dengan COVID-19. Dan di sinilah sebenarnya kita nampak siapakah kita sebenarnya. Dan waktu inilah kalau kita nampak siapakah jiran kita sebenarnya. Dan barulah kita nampak rupanya siapakah di antara kita yang dapat benar-benar iaitu melahirkan iaitu sifat kemanusiaan yang baik. Dan bila Allah Ta'ala dudukkan kita dalam sebuah negara yang begitu baik iaitu Malaysia yang kita cintai ini, maka waktu itu kita melihat, bila kita melihat adik-beradik kita melihat ibu dan ayah kita tahu, ya Allah, ini adalah salah satu perkara yang wajib aku bangunkan iaitu bangunan silaturahim. Dan bila kita tengok sahabat-sahabat kita, ya Allah, ini aku kena bangunkan. Sebab apa? Sebab inilah disebut sebab ukhuwah.
Islamiah, iaitu saudara-saudaraku Islam. Dan bila kita tengok jiran kita kirakan, ya Allah, ini aku kena bangunkan sebab ini ada hak kemanusiaan kemasyarakatan. Oleh sebab itu, perkara yang pertama, kita menjaga hak antara kita ni, yang pertama iaitu apa? Ingat, berbuat baik. Berbuat baik ni macam mana? Sebab itu memang dituntut oleh Islam. Ini jangan main-main tau. Benda ni nampak senang tapi bukannya mudah. Bagaimana membuat baik? Maknanya kita nak buat baik itu kita tahu macam mana kita nak rasa diri kita dapat dibaiki oleh orang lain. Di situlah orang lain pun memerlukan kebaikan daripada kita. Contohlah, kita sekarang ni tengah hujan. Ada yang kita lihat, ya Allah, hai, sahabat-sahabat kita keluar memberi makan, membuat bantuan dan sebagainya. Itu terbaik, babe. Terbaik. Kita belum tentu boleh buat, kan? Tapi kita kena fikir tak? Kita kena faham tak? Orang yang menunggu bantuan tu macam mana? Oleh sebab itu, saya nak sebut perkara pertama, kita kena buat baiklah. Akan apa juga kebaikan yang kita perlu buat, itu sebenarnya inilah waktu yang baik untuk kita buat baik. Sebab ujian ni tengah datang. Dan yang kedua, kalau kita lihat, untuk membangunkan hal berkaitan dengan silaturahim ni, kebaikan untuk dalam kemasyarakatan kita sedang diuji ni, yang kedua, perbetulkan niat. Kita buat baik dah, tapi niat dah kena betulkan. Apakah niat? Iaitu niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, di situ ada ikhlas. Kan? Di situlah waktu tu kita akan jadi orang yang bersyukur kepada Allah. Mungkin kita ada kelebihan, mungkin kawan-kawan kita kurang kelebihan itu, maka kita dapat bantu. Ini bukan benda yang mudah tahu. Nak niat lillahi ta'ala ni bukan mudah. Kan? Saya ikhlas tahu. Buka ikhlas. Bukan. Ikhlas ni daripada hati dan Allah Ta'ala saja yang tahu. Yang penting kena buat baik, yang kedua ikhlas. Dan yang ketiga iaitu sempurnakan tanggungjawab. Nak beri, nak bantu, cari kesempurnaan. Cari kesempurnaan. Bukan waktu tu makna yang kita nak bagi tu hasil daripada lebihan makanan kita. Tidak. Hasil daripada mungkin baju-baju yang dah tak boleh pakai. Tidak. Yang kita nak bagi tu mestilah yang terbaik. Sebab kesempurnaan dalam bersedekah atau kesempurnaan dalam membantu ni iaitu apa? Iaitu cari benda yang dapat memberi manfaat. Oleh sebab itu, 3 kita kena jaga, iaitu pertama, iaitu buat baik, usahakan kebaikan tersebut, biasakan dengan kebaikan, kita akan jadi baik. Yang kedua, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, ingat, maka hendaklah kita sesempurnakan apa yang kita nak lakukan. Dengan sempurna itulah, insya-Allah, dia akan dapat menjadikan hasil yang begitu baik, yang mana dengan hasil tersebutlah kita akan jadi orang yang soleh dan soleh, insya-Allah. Cantik huraian Ustaz bagi pada kita berkenaan dengan jawapan yang diberikan dari soalan yang ditanyakan tadi. Huraian dan juga ditutup dengan satu kesimpulan dan juga poin penting 3 yang patut kita ambil di situ. Yang pertama, buat baik dan lazimi kebaikan tersebut. Yang kedua, berkenaan dengan niat, jaga betul-betul lillahi ta'ala. Dan yang ketiga tadi, sempurnakan apa yang kita nak buat itu sebaik mungkin. Semoga itulah yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi sidang penonton yang dirahmati Allah, soalan seterusnya juga di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat kita Nurul Huda Tajuddin. Soalannya, Assalamualaikum. Kami sedia maklum negara kita sedang menghadapi tempoh PKP akibat virus COVID-19. Ada 2 soalan. Yang pertama, adakah sekiranya tempoh PKP ini semakin dilanjutkan, jalinan silaturahim antara kita dengan adik-beradik dan juga orang luar akan semakin rapuh? Dia tanya gitu, Ustaz. Kalau dilanjutkan, adakah semakin rapuh? Yang kedua, bagaimana cara untuk menjalinkan silaturahim seperti biasa walaupun dalam tempoh PKP tanpa melanggar undang-undang yang diberikan? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Nurul Huda Tajuddin atas soalan yang ditanyakan. Saya tertarik dengan soalan pertama tu. Dia kata kalau tempoh PKP ni dilanjutkan lagi, maknanya dia kata adakah berkemungkinan silaturahim kita semakin lama semakin rapuh? Mungkin ada sesuatu yang cuba nak disampaikan dari soalan tersebut, Ustaz. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nurul Huda Tajuddin. Baik, kalau kita sebut berkaitan dengan PKP ni, iaitu kawalan pergerakan kita ni, dan sebenarnya dah sampai 32 hari. 32 dan sebenarnya kita dah tahulah siapakah keluarga kita yang sebenar-benarnya. Sekarang dah depan mata kita. Kalau dulu kita susah nak jumpa, kita sibuk, ini dah ada depan mata. Tapi adakah yang begitu panjang itu sebenarnya dia akan memusnahkan bab berkaitan dengan berkaitan dengan silaturahim tersebut. Baik, kalau kita lihat apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, maka Nabi sebut dalam hadisnya, iaitu waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu.
Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah seseorang itu menyambung silaturahim. Kenapa Nabi SAW menyebut hal ini? Maka kalau kita lihat dalam hadis ni, rupanya kita ni, kalau benar-benar kita beriman kepada Allah dan hari akhirat, kita kena sambung, iaitu apa? Silaturahim. Sebab silaturahim inilah yang akan menentukan kita untuk bawa keluarga kita daripada dunia sampai akhirat. Ini kena faham tau. Bukan Allah Ta'ala tu bagi kita keluarga bukan suka-suka tau. Itu Allah yang beri. Bersyukur kerana Allah yang beri kita keluarga. Allah bagi kita adik-beradik. Allah bagi kita ayah. Allah bagi kita ibu. Bukan suka-suka. Itu Allah yang beri. Satu kurniaan yang baik, yang sangat hebat dan terbesar. Kurniaan Allah Ta'ala itu kepada kita. Apa yang perlu kita jaga? Iaitu kena jaga silaturahim. Kena jaga perhubungan supaya perhubungan itu betul-betul bagus, betul-betul baik. Supaya apa? Supaya kita dapat hubungan ini bukan hanya di dunia, kita bawa balik ke negeri akhirat. Sebab itu kalau kita lihat bila Allah sebut dalam Al-Quran, iaitu apa? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura. Apabila nanti satu ketika Allah beri kitab amalan itu pada tangan yang kanan, maka waktu itu kamu akan diberi iaitu kitab yang kanan, dan kamu akan balik kepada keluarga kamu dalam keadaan yang gembira. Maknanya Allah dah pesan kepada kita, keluarga ni boleh kita bawa sampai akhirat, dan di akhirat tu bila kita dapat bawa keluarga kita, kita akan dapat rasa gembira. Sebab itu jaga, jaga. Sungguh pun kita punya ni lama, kita punya PKP ni lama, tapi rupanya itu sebenarnya Allah bagi peluang untuk kita menyuburkan silaturahim. Okey, ingat Dan yang kedua, kita kena faham. Dalam hubungan silaturahim ni, khususnya kepada adik-beradik kita dan kepada keluarga kita, ingat, betulkan 3 perkara. 3 perkara kita betulkan. Perkara yang pertama, betulkan cara melihat, betulkan cara mendengar, dan betulkan cara merasa. Kat mana-mana pun kita kena bawa. Kalau dalam rumah tangga kita, dalam keadaan mungkin waktu di rumah kita kecil dan sebagainya kan, dengan adik-beradik ramai, kalau betul kita melihat, ya Allah, sungguh pun kecil, di situlah sebenarnya dapat kegembiraan. Tengok tu, ya Allah, kita dapat berkumpul semua kali. Itu cara tu. Kan? Tapi kalau tak betul pada mata, rumah besar macam mana? Allah, menyebut pula, balik pula dia ni, ya Allah, tak basuh pinggan pula. Ada je masalah dia. Satu. Dan yang kedua, betulkan cara mendengar. Apa juga perkataan yang ada di sekitar kita, khusus dalam rumah tangga kita, sekarang ni dalam keadaan kita duduk di rumah, betulkan cara kita mendengar. Dengarlah benda yang baik je. Kan? Mungkin mak kalau cakap tu, Allah, tapi benda yang baik, maka akan jadi baik. Dan yang ketiga, betulkan cara merasa. Kalau kita betulkan cara merasa ni, ya Allah, kita akan timbul ihsan. Waktu tu, kalau bukan hanya pada keluarga kita, kita tengok jiran kita susah pun, kita boleh bantu. Sebab kita merasa. Merasa, ya Allah, kesusahan orang. Merasa iaitu boleh keluar rasa simpati, boleh keluar rasa nak membantu sebagainya. Ini benda-benda yang harus dan wajib kita tahu. Oleh sebab itu, ingat, mengekalkan itu dengan 3 perkara, iaitu betulkan cara kita melihat, dan betulkan cara kita mendengar, dan betulkan cara kita berasa. InsyaAllah, duduk berapa lama sekalipun untuk kita sama-sama berperang dengan COVID-19 ni, InsyaAllah kita semua akan diberkati oleh Allah SWT, dan InsyaAllah kita akan terus, iaitu dapat mengukuhkan institusi keluarga kita, dan mudah-mudahan keluarga kita jadi keluarga yang terbaik di sisi Allah SWT. Wallahualam. Wallahualam. Betulkan cara mendengar, betulkan cara melihat, betulkan cara dalam merasa. Baik, sidang penonton yang dirahmati Allah, kita nak berehat seketika. Ingat, saudara terus duduk di rumah, dakwah. Biar tanyalah ustaz yang jalankan. Tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru. Berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta, dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Buat kek. Ci.
4, 5. Da. I. Du. Siapa kata duduk rumah tak boleh bermain? Tadi kalau kita kongsikan kepada anda VT berkenaan dengan bagaimana kanak-kanak duduk di rumah, macam-macam dia boleh buat kek, melukis dan sebagainya. Duduk rumah pun masih tetap gembira dan ceria. Itu yang kita mahukan. Jangan jadikan sebagai alasan, tapi ini peluang untuk kita sama-sama mengeratkan hubungan silaturahim, tambah lagi dengan anak-anak yang tercinta. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, pagi ini kita menghuraikan lagi berkenaan dengan silaturahim terjalin. Kita nak ambil kembali soalan daripada sahabat kita Nurul Huda Tajuddin sebentar tadi yang bertanyakan dua soalan. Soalan yang pertama berkenaan dengan sekiranya tempoh PKP dilanjutkan, adakah hubungan silaturahim makin rapuh? Itu sudah kita jawab sebentar tadi dengan kesimpulannya, betulkan cara mendengar, betulkan cara melihat dan betulkan cara merasa. Dan soalan yang kedua berkenaan dengan bagaimana cara untuk menjalinkan silaturahim seperti biasa walaupun dalam tempoh PKP tanpa melanggar undang-undang yang diberikan. Mungkin kita faham maksudnya di sini, nak menjalinkan hubungan silaturahim seperti biasa, tetapi tak payah pergi ke rumah, apa semua berjumpa depan-depan, tak ada. Tapi mungkin ada cara lain untuk digunakan. Jadi mungkin Ustaz Jazlan ada jawapannya. Dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nurul Huda. Soalan Tajuddin. awak ni memang menyusup dekat hati kita tau. Sebab apa? Sebab hari ni kita tak boleh balik kampung. Allahu Akbar. Lagi 6 hari Ustaz, nak Ramadan. Nak Ramadan, ya Allah. Selalu kita dah bersiap-siap nak bawa kurma, nak bagi mak kita, ayah kita. Kurma yang besar pula tu yang dia nak. Bukan kurma kecil-kecil. Kan? Jadi macam mana ni dalam keadaan ujian ni, kadang-kadang betul. Inilah masa kita bersabar dan kena perbanyakkan doa dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya batasan perhubungan silaturahim dia tidak terhenti. Kerana apa? Kerana kita telah Allah SWT beri iaitu banyak kemudahan. Salah satu kemudahan iaitu apa disebut sebenarnya kemudahan teknologi dah terkini. Kita boleh video call, kita boleh tanya khabar, kita boleh maknanya bergurau dan kita boleh banyak perkara yang kita boleh berhubung dengan ibu bapa kita, melainkan yang kita tak dapat itu sentuhan. Kalau sebelum ni kita balik kampung, kita boleh salam dengan mak ayah kita, cium tangan, Allahu Akbar, bau tangan mak kita tu, bau tangan ayah kita macam mana kita rasa. Dan hari ni sebenarnya Allah bagi kita iaitu apa? Suruh kita bertahan. Bukan kita tak rasa rindu. Sebenarnya Allah nak suruh kita tambah rindu. InsyaAllah kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ujian ini Allah selesaikan dalam kadar waktu yang segera, yang baik ini. Mudah-mudahan Allah gantikan iaitu musim ujian ini dengan musim yang lebih baik. Dan kita tahu laut tidak sentiasa bergelora. Dan kita pasti laut tu ada waktu tenangnya. Dan COVID-19 ini insyaAllah dia tidak akan berterusan. Dan kita percaya Allah Ta'ala akan angkat penyakit ini. Dan mudah-mudahan dengan itulah kita akan dapat kembali pada asal kita, dapat bertemu dengan ibu dan ayah kita, dapat bertemu dengan adik-beradik kita dan keluarga kita untuk terus iaitu menyatukan silaturahim. Tapi buat masa ni ingat ya, kena duduk kat rumah. Kau jangan pula nak balik kampung. Sebab apa? Sebab itulah arahan supaya apa? Supaya kita dapat menjaga sama-sama kita berperang dengan penyakit ini. Dan mudah-mudahan kita gunakanlah teknologi yang ada. Yang penting sekarang ni yang paling iaitu popular video call lah. Ya, betul. Kita tu at least dapat juga tengok bapak kita, mak kita, ayah kita, adik-beradik kita dan kita jaya khabar dan waktu tu kita bergurau dan jadi canggih pula sekarang maknanya Allah bagi kita teknologi tu jadi gembira pula. Dulu bapak kita pun pernah pakai telefon yang ada video call. Yeah. Sekarang ni dia pun dah tengok macam ni. Yang sedap tu dia dekat tu. Cakap jauh sikit ya sebab nampak hidungnya. Oh, nampak hidung pula macam tu. Maknanya di situlah sebenarnya kegembiraan dan kegembiraan ni kita kena cipta. Dan ingat anak-anak yang ada ayah di kampung, tolong telefon ayah di kampung. Kerana apa? Kerana ayah dan ibu kamu tu sentiasa merindui kamu, sentiasa menunggu kamu. Kerana apa? Dia nak perkhabaran yang baik. Dan kita doakanlah mudah-mudahan ibu-ibu dan ayah kita terus sihat, terus sembuh dari penyakit. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. Betul, waktu inilah kita nak menggunakan teknologi yang diberikan kepada kita untuk mendekatkan di antara kita yang jauh, menjalinkan hubungan silaturahim. Baik sidang penonton yang dirahmati Allah, kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ya tuan. Dan Dai Azrin
Saya Tukinon Muhammad Saleh daripada Jabatan Sekolah Johor ya, Ustaz dan Naim. Ya, Tuan. Waalaikumsalam Tuan Haji Tukinon. Khabar Alhamdulillah waras lah. Minta kita semua selamat. Amin. Amin. Apa soalan Tuan? Hilangkan cepatlah apa wabak dan musibah ini. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Okey, persoalannya Ustaz saya nak tanya bagi ini. Okey. Tajuk kerajaan ni bagi tajuk duduk rumah. Saya rasa paling sesuai dan paling cantik untuk kita membuat hubungan silaturahim yang terjalin. Ya. Jadi saya nak minta pandangan Ustaz. Adakah tajuk ini kenapa cantik kan kerana tapi ya Ustaz, kalau boleh lah duduk rumah tu janganlah pegang gadget. Maknanya kita buatkan apa-apa juga yang terbaik lah. Maknanya kita berdakwah kepada anak kepada apa dan buat apa ni kalau boleh bahkan bagian kita apalah kita buat jam apa berarti. Jadi nak minta pandangan memang tajuk macam mana? Ini soalannya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Tuan Haji Tokenon dari Skudai Johor bertanyakan soalan pada pagi ini. Sedikit tadi pesanan dari Tuan Haji berkenaan dengan duduk di rumah janganlah asyik main telefon apa semua. Dia katakan waktu inilah untuk bersilaturahim di antara kita. Jadi berkenaan dengan tadi duduk rumah dan waktu ini hubungkan silaturahim. Mungkin Ustaz ada sedikit komen berkenaan dengan apa yang ditanyakan oleh Tuan Haji sebentar tadi. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bila sebut Tuan Haji Tukinon ni dia punya soalan tu memang biasanya memang canggih-canggih lah. Canggih. Dan ini soalan yang terkini tau, bukan main-main tau. Yeah. Sebab dia kata apa? Sebab kat rumah main telefon je. Memang betul. Kalau kita tengok sekarang ni kemudahan teknologi dah ada dekat tangan kita kan. Betul. Dan kalau kita tengok isteri pula, suami pula masing-masing layan blue sendiri. Tahu tak layan blue sendiri? Masing-masing sendiri, anak-anak pun sendiri. Dan sebenarnya benda ni dah sangat jauh. Oleh sebab itu, saya nak pesan khusus kepada diri saya, ibu-ibu, ayah sedang menonton yang dalam sekalian, bila sebut bab berkaitan dengan ujian yang Allah datangkan kepada kita ni COVID-19 ni, maka apa yang perlu kita buat, lakukan untuk menyuburkan silaturahim dalam rumah tangga. Okey, kita kena faham tahu, membangunkan silaturahim dalam rumah tangga ni, pertama iaitu hendaklah kita menjaga hubungan silaturahim, hubungan dengan suami isteri. Kalau kita boleh mengharmonikan hubungan antara kita dengan isteri kita, insya-Allah hubungan silaturahim itu akan jadi baik dan akan jadi elok dan akan jadi tersusun yang indah. Okey. Sebab apa? Macam Haji Tukinon katalah, kalau kita hanya duduk rumah masing-masing lain berdua sendiri, sebenarnya tak ada apa pun. Kan? Keluar sekali-sekali jumpa makan pun pakai handphone, betul Lepas tu masing-masing masuk bilik, macam tak ada apa-apa. Tapi kalau suami isteri dia dapat mainkan peranan yang penting dalam rumah tangga, maka waktu itu dia akan dapat cipta satu keluarga yang sangat baik. Khususnya kita dah didudukkan satu keluarga. Tapi ingatlah, kena betulkan hubungan suami dan isteri dulu. Dan itu membetulkan hubungan suami dan isteri ini, Tuan Haji Tukinon, dia ada 5 perkara yang kita kena tahu. Perkara yang pertama, ingat bila kita duduk kat rumah, sebelum ni kita sibuk, suami sibuk, isteri sibuk, kita jumpa kadang-kadang sekejap je jumpa. Tapi anak ramai juga tu. Kan sekejap jumpa ramai, itu masa berkualiti. Okey, makna saya nak sebut di sini iaitu apa? Kita kadang-kadang disibukkan dengan dengan pengurusan kehidupan. Dan waktu inilah sebenarnya Allah dudukkan dekat rumah kita ni, duduk serumah, dan waktu itulah betulkan hubungan suami isteri. Yang pertama iaitu apa? Hendaklah bersyukur kepada Allah. Allah telah kurniakan kita jodoh. Tadi saya sebut di bawah lah. Maknanya kita duduk rumah tu tak payah pegang telefon lah. Cuba renung budi kita rasa tak bersyukur. Ya Allah, bersyukur Allah bagi kita jodoh rupanya. Rupanya inilah jodoh yang terbaik. Inilah maknanya jodoh tu Allah yang bagi. Bila kita bersyukur, waktu tu kita dah mula ambil perhatian. Itu pertama. Dan yang kedua, ingat, suami ni kita ni, ingat jangan main telefon je tau. Maknanya kita sebagai arijal, iaitu apa? Arijal ni pemimpin dalam rumah tangga. Dan isteri menjadi pelengkap. Oleh sebab itu, menjadi pemimpin dalam keluarga ini, kita kena faham, kita dah yang kena mendidik keluarga kita. Kalau kita tak dapat didik keluarga kita sebagai suami, macam mana agak-agak keluarga kita? Jadi cacah merebah lah. Dan ingat, suami kena membangunkan, isteri kena jadi pembantu sebagai tulang belakang, barulah sempurna. Taklah maknanya duduk kat rumah tak buat apa, akhirnya layan blues masing-masing, nak makan pun akhirnya makan pun masing-masing, nak tidur pun tidur masing-masing, dah tak ada percakapan, tak ada apa, akhirnya telefon ni lah yang didulukan daripada iaitu apa, kasih kepada ibu bapa. Sebab kita ni, kita suami isteri. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ingat,
dalam membangunkan keharmonian rumah tangga ni, khususnya suami isteri, nak menyuburkan silaturahim ni. Yang ketiga, mohon rahmat daripada Allah dengan menjaga, iaitu apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ingat, kita kena bawa keluarga kita ini hidup beragama. Solat, puasa, dan ingat, kita ni pemimpin. Sekurang-kurangnya kita ajak anak kita solat berjamaah. Ini nak lagi 6 hari insya-Allah puasa. Kita dah mula macam mana nak buat plan, macam mana nak berpuasa. Khususnya nanti macam mana siapa nak jadi imam dekat rumah. Sebab apa? Sebab sekarang ni kita kena solat dekat rumah. Maka waktu tu kita dah plan daripada awal. Ini yang penting tau. Dan yang keempat, ingat, jalankan tanggungjawab. Kalau kita sebagai suami tak dapat jalankan tanggungjawab dari segi makan, minum, tempat tinggal, pakai, pendidikan, kesihatan, kegembiraan dalam keluarga, maka waktu itu silaturahim tidak akan subur. Dan yang akhirnya ingat, akhlak dengan keluarga. Akhlak dengan keluarga ni kena faham. Sebagai suami isteri, dia kena jaga lisan. Ingat, supaya orang tua itu dihormati. Dan ingat, supaya orang tua itu dapat dibantu. Dan suburkan senyuman dalam rumah tangga, insya-Allah dengan 5 perkara inilah kita akan dapat menyuburkan silaturahim dalam rumah tangga kita. Tapi asasnya bermula daripada hubungan yang baik, iaitu daripada hubungan suami dan isteri. Wallahu a'lam. Dari awal tadi saya perhatikan dan mungkin sedang penonton juga dapat ambil berkenaan dengan apakah asas untuk hubungan silaturahim ini, yakni hubungan di antara suami dan juga isteri. Jadi sedang menonton yang dirahmati Allah, kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ingat, saudara-saudari terus duduk di rumah dakwah. Biar tanyalah ustaz yang jalankan. Jadi terima kasih, kita nak berehat seketika, sama-sama kita renungkan. Mudah-mudahan kita dapat satu yang tibar dan kita ada jumpa lagi. Tanyalah ustaz, biar tahu, jangan keliru, jangan ke mana-mana. Mir. Ulaika ala huda. Sedap. Dah lapar, Iwan? COVID-19. Amin. Ni Riyaz, ni Arif. Terima kasih diucapkan kepada penonton-penonton setia Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita dalam detik muhasabah dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita berkenaan dengan topik silaturahim terjalin, khususnya waktu Perintah Kawalan Pergerakan ini. Bagaimana hubungan kita, kadang-kadang ada yang makin lama makin renggang dan ada yang makin lama makin cantik hubungan silaturahim antara mereka sebab pandai dalam mengambil peluang untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Sidang penonton yang berbahagia, kita ada sedikit perkongsian dari seorang gadis yang berada di Singapura. Perkongsian yang menarik juga, tapi kita akan kongsikan sebentar lagi untuk penonton-penonton. Jadi ingin ketahui, sama-samalah kita tunggu sehingga ke penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, hingga ke akhirnya. Baik sidang penonton, kita nak teruskan soalan kita di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 dari sahabat Facebook kita Nur Afifah. Baik, Assalamualaikum. Di musim PKP ini, kita tidak dapat menziarahi keluarga dan saudara mara atas sebab wabak COVID-19 melanda sekarang. Dan dengan itu, untuk kami melepaskan rindu kepada keluarga dan saudara mara, pastilah dengan menghubungi mereka di atas talian, contohnya video call, WhatsApp dan seumpama dengannya. Soalan saya, apakah penggunaan teknologi ini dapat memberi kebaikan dan manfaat dalam menjalinkan hubungan silaturahim? Mohon pencerahan. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada sahabat Facebook kita Nur Afifah atas soalan yang ditanyakan, bagaimana video call, WhatsApp, Instagram dan sebagainya dapat membantu untuk menjalinkan hubungan silaturahim. Jadi Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nur Afifah. Nur Afifah. Ini memang teknologi yang Allah berikan kepada kita. Inilah waktu kita kena gunakan yang semaksimal mungkin. Ya, kalau mungkin sebelum ni kita tak menggunakan dengan cara yang begitu tepat dan begitu apa yang dituntut untuk membuat perkara yang betul. Jadi alhamdulillah dengan adanya ujian COVID-19 ni, maka waktu itu teknologi berada di tangan kita
dan kita boleh gunakan banyak aplikasi-aplikasi yang boleh menghubungkan kita terus, iaitu dengan adik-beradik kita, ibu dan ayah kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dengan cara begini rupanya sebenarnya memang betul itulah disebut perkara yang boleh menyuburkan silaturahim antara kita semua. Dan ingat, selalu berhubung dan selalulah kita bertanya khabar dan selalulah kita mendoakan antara kita sesama kita. Kerana dengan perkara tersebutlah sebenarnya insya-Allah dia akan meredakan hati kita. Ingat tahu, bila mana kita berhubung dengan sahabat kita, kita berhubung dengan mak ayah kita, kita berhubung dengan adik-adik kita, maka di situlah akan dia itu menyuburkan ukhuwah. Jadi dengan kita bertanya khabar tu dah cukuplah, iaitu mengubatkan kesusahan yang ada pada diri mereka waktu ujian ini melanda kepada kita semua. Dapat satu call pun, kita dapat tengok wajah pun dah cukup mengubat rindu yang ada pada diri kita. Jadi teruskan makna usaha ini, teruskan kita berhubung dengan saudara mara kita. Mudah-mudahan dengan itu kita semua dapatlah jadi hamba Allah yang terbaik dan dapatlah iaitu kita semua mengubat hati antara kita dengan kerinduan, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Media sosial membantu dalam menjalinkan hubungan silaturahim. Semalam saya dah terbaca berkenaan dengan artikel di media sosial berkenaan dengan seorang anak yang 15 tahun tidak bertemu dengan maknya. Dia tuliskan status mencari maknya pada jam 2 pagi. Tak sampai 24 jam dia bertemu kembali dengan ibunya, tetapi yang menyayat hati adalah bila mana dia kata nak balik bertemu dengan ibu tak jumpa selama 15 tahun. Nak balik tak boleh sebab ada perintah kawalan pergerakan. Ayat yang di hujung tu betul-betul menyentuh hati. Katanya, mak, nanti habis PKP abang balik tengok mak. Lama tak jumpa, tapi bila nak balik, tak boleh balik. Itu satu benda yang patut kita ambil. 15 tahun. 15 tahun tak jumpa, pada kecil. Baik, kita ada pemanggil di talian, Ustaz. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i dan Ustaz. Yes. Semoga dalam rahmat Allah sihat sejahtera. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih tuan. Begini Ustaz Da'i. Yes tuan. Bagaimanakah bagi orang yang tidak mengambil peluang dan ruang untuk terjalin silaturahim dalam situasi tempoh PKP ini, dan bagaimana dengan keberkatan dalam rumah tangga? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan rugi katanya mereka yang tak ambil peluang untuk menjalinkan hubungan silaturahim, untuk memperbaiki hubungan tersebut dalam tempoh PKP. Yalah, kalau sebelum ni susah nak jumpa, sibuk kerja sana sini, tiba-tiba dah dapat duduk bersama ni, peluang untuk mengambil tu. Jadi apa komentar Ustaz berkenaan dengan soalan yang pertama ni? Saya dapat dua soalan tadi. Yang pertama katanya pula, yang kedua keberkatan dalam rumah tangga itu adakah kaitannya dengan hubungan silaturahim? Soalan pertama dulu Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Ismail. Baik, Tuan Haji Ismail, ini satu soalan yang besar bagi saya. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat bagaimana kita nak menyuburkan hubungan antara kita dengan isteri kita, khususnya mengharmonikan, yang dengannya itu akan melahirkan satu sifat silaturahim atau menyuburkan sifat silaturahim dalam keluarga kita, ini benda yang asas yang perlu kita ingat dan perlu kita faham. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21, iaitu auzubillahi minasyaitanir rajim litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Kita ni Allah bagi kita keluarga, Allah bagi suami isteri untuk apa? Tujuannya untuk kita dapat duduk sama-sama, dan waktu itu dijadikan kepada kita tenteram kepadanya, dan di antara kita itu akan mula timbul rasa dan kasih dan sayang. Ini sebenarnya yang asas. Sebab itu macam Tuan Haji katalah, kalau masing-masing kita tak ambil peranan ini, tidak ambil faham daripada apa yang Allah perintahkan kepada kita untuk duduk sama-sama dengan keluarga kita, khususnya suami dengan isteri, di antara suami isteri itu iaitu apa? Hendaklah menimbulkan rasa kasih dan sayang, maka waktu itulah silaturahim ini tidak akan dapat kita suburkan dalam keluarga kita. Sebab itu membetulkan kehidupan kita ini dalam menyuburkan silaturahim ini kena ada 3 perkara. Dalam keluarga kena ada 3 perkara. Perkara yang pertama, supaya kita ingat kalau tak nanti sampai macam Tuan Haji katalah tadi, dia akan hilang apa? Keberkatan. Keberkatan tu. Apa yang dikatakan keberkatan? Nanti akan sebut. Okey, 3 perkara tu apa? Yang pertama, ingat, untuk membangunkan silaturahim dalam rumah tangga kita ni, khususnya membangunkan keharmonian dalam rumah tangga kita ini, yang pertama, hendaklah niat kerana Allah.
Bila niat kerana Allah, insya-Allah kita ni akan jadi orang yang ikhlas dan bersyukur atas kurnia Allah Taala, keluarga yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan mula hargai keluarga kita, dan waktu itu kita akan dapat menyayangi keluarga kita. Betul. Kalau hilang ikhlas, hilang kerana Allah Taala, macam mana kita nak merahmati isteri kita? Macam mana kita nak merahmati kalau ibu dan ayah kita, macam mana kita nak merahmati anak-anak kita? Tak, dia akan hilang. Ini niat yang pertama. Suami jaga baik-baik. Kita niat kerana Allah Taala tahu. Kita ambil isteri kita tu, ambil keluarga Allah beri tu niat kerana Allah Taala. Dengan tu nanti kita akan dapat menyuburkan kasih sayang. Dan yang kedua, ingat, beri masa yang berkualiti. Bukan makna masa dengan telefon. Telefon tu dia kata masa yang paling berkualiti. Tapi payah juga tahu. Yeah. Anak-anak kita ada 2 phone tau. Kalau ada yang 3 dah. 3 3 pun ada. 3. Aku tengok anak kita ada 2 phone. Aku cakap nak jual saham ke apa, kan? Maknanya dia boleh lebih daripada kita, kan? 2 phone tu yang tak boleh tahan tu, kan? Dan paling sedap tu bapak dia yang bayar. Itu masalah dia. Okey, macam mana? Iaitu kita kena beri masa yang berkualiti. Bila masa yang berkualiti, mana kita akan dapat berteman. Di situlah kita akan dapat cipta kegembiraan. Di situlah kita disebut saling memerlukan, dan di situ kita akan jadi orang yang dapat sama-sama memahami. Itu kita kena bagilah. Kan? Kalau tak, memang tak ada lah. Okey. Dan yang ketiga, ingat, laksanakan tanggungjawab. Kita sebagai suami, apa tanggungjawab kita? Mendidik, memberi nafkah, menjaga maruah, toleransi, memaafkan, mendoakan. Isteri macam mana? Isteri kita punya tanggungjawab. Anak-anak macam mana? Itu semua kena hidup itu dibetulkan dengan 3 perkara tersebut. Tapi andainya 3 perkara ini tidak ada dalam rumah tangga kita, maka ia akan hilang keberkatan. Apa yang dikatakan keberkatan? Ziyadatul fil khair, iaitu tambah kebaikan. Kalau 3 perkara yang tak ada, maka keluarga kita baik, tapi Allah tak tambah kebaikan. Itu yang kadang-kadang kita ada keluarga, tapi macam tak ada keluarga. Duduk sunyi masing-masing, kan? Makan. Lepas tu minum, hilang. Nanti keluar balik, macam tu kan. Lepas tu tengok muka kau, muka aku. Asyik muka kau je, asyik muka aku je. Tak ada muka lain ke? Macam tu kan. Jadi dah hilang dah benda tu. Ya, betul. Bila tak ada keberkatan, maka waktu itulah hidup kita ni Allah beri dengan kebaikan, tapi akhirnya dinatijahkan dengan sengsara. Sebab apa? Sebab hilang 3 perkara. Jaga 3 perkara, insya-Allah kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Jaga 3 perkara, menambahkan keberkatan di dalam rumah tangga dan juga hubungan kita sesama ahli keluarga. Apa itu? Bertambah keberkatan, bertambah kebaikan, makin elok, makin cantik. Ada keluarga betul-betul rasa hidup berkeluarga, dan tadi sedap tu berkenaan dengan ada teman untuk berteman. Jadi sedang menonton yang dirahmati Allah, kita nak lihat pula soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya berlaku kematian di musim PKP ini, apa yang patut kita lakukan bagi menjaga silaturahim? Jika hendak mengunjungi rumah arwah, sememangnya tidak dibenarkan bagi mengelakkan darurat yang lebih besar. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Puan Mazni Hasan atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan nak menziarahi kematian tapi tak dibenarkan. Jadi macam mana Ustaz untuk penyelesaian pada masalah ini Ustaz? Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini satu perkara yang besar juga, sebab kalau kita lihat kadang-kadang waktu inilah ada ujian daripada saudara mara kita, daripada keluarga kita, hampir Allah ambil dia dan menghadap Rabbul Jalil. Dan waktu tu macam mana keadaan kita? Kita memang tak boleh pergi, kita memang tak mampu nak pergi sebab ada sekatan dan sebagainya. Maka apa yang kita lakukan? Perkara yang pertama, kita angkatlah telefon kita ni. Angkat telefon kita ni, kita berilah ucapan takziah dan doakan dia. Allahumma ighfirlahu warhamhu wa'fu anhu. Kita doakanlah, minta supaya Allah ampunkan dosa-dosa si mati tersebut, dan kita ucapkanlah takziah supaya keluarga bersabar. Gunakan teknologi yang ada. Itu satu. Dan yang kedua, apa tindakan kita boleh buatlah, iaitu apa? Solat jenazah gaib. Solat gaib. Makna kalau kita dengar katakan kematian tu berlaku dekat Perak, bila kita tanya semua sekarang tu buat apa? Setelah dimandikan, dah dikafankan, waktu tu kita bolehlah buat solat jenazah gaib. Ada sama je macam solat jenazah biasa, cuma yang tak ada depan mata. Tapi syarat dia lah. Yang pertama iaitu apa? Iaitu dia mestilah jenazah itu telah dimandikan dan telah dikafankan. Dan kalau yang perkara seterusnya iaitu kalau ikut Imam Nawawi, kalau disebut iaitu apa? Jangan lebih 3 hari.
Tapi ada setengah pendapat pun maknanya tak apa. Kalau waktu tu dah seminggu pun baru kita dengar, kita maka tahu. waktu tu pun boleh kita lakukan solat jenazah ghaib. Dan jangan lupa kita sering mendoakan. Kalau kita keluarga, kita ada hak untuk mendoakan keluarga kita yang pergi dulu itu. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa dia dan dosa kita semua. Mudah-mudahan dia dapat digulungkan rohnya itu dengan gulungan orang-orang yang soleh dan solehah. Jadi tindakan kita, saya ulang balik. Yang pertama apa? Ucap takziah. Lepas tu mendoakan si mati tersebut dan kita boleh mengadakan solat apa? Solat jenazah gaib. Dan mudah-mudahan dengan perkara yang kita lakukan tu, maka dia dapatlah meneruskan perjalanan ke negeri akhirat dengan kadar yang baik dan mudah-mudahan Allah sedang mengampunkan mereka semua dan mengampunkan diri kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz untuk jawapan berkenaan dengan persoalan tadi. Bolehlah ucapkan takziah, hubungi ahli keluarga yang masih ada dan juga jangan lupa untuk sama-sama kita tunaikan solat sunat solat jenazah ghaib, solat jenazah ghaib untuk si mati tersebut. Tiada apa alasan, boleh sahaja kita lakukan sebaik mungkin. Jadi sidang penonton, kita nak teruskan perbincangan kita pada pagi ini dengan soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz juga dari sahabat kita Sahziatul Sidik. Apakah soalannya? Mari kita sama-sama bacakan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Bagaimana untuk memupuk jalinan silaturahim yang ketika ini ada yang terpaksa berjauhan dari keluarga disebabkan dari kawalan pergerakan, perintah kawalan pergerakan dan berkemungkinan tidak dapat berkumpul seperti selalu ketika menyambut perayaan ataupun sebagainya dan sebagainya. Adakah ketika ini untuk mendidik sifat kesabaran dan menghargai antara satu sama lain Ustaz? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Sahziatul Sidik atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan waktu inilah memupuk kesabaran dan nak lihat siapakah dia manusia yang betul-betul menghargai di antara satu sama lain. Inilah masanya untuk kita lihat. Tak boleh balik, tak boleh berada bersama dengan ahli keluarga waktu perintah kawalan pergerakan. Ustaz, silakan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Belum puasa dah sebut raya. Ya. Kan? Ya Allah. Sebagainya tu puasa. Sebagainya puasa. Yang penting raya dululah. Raya dulu. Kita memang sebut tau. Macam mana nak raya ni? Macam mana nak balik kampung? Allah, puasa dah tak balik kampung. Macam mana nak raya pula? Betul. Tapi sebenarnya kita kena tahu kehidupan kita ni apa yang Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, kalau kita lihat Allah sebut surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya kami beri ujian kepada kamu. Ingat kita hidup ni Allah beri ujian kepada kita. Allah akan uji kita. Iaitu apa? Dengan sedikit ketakutan. Sekarang kita dalam keadaan apa? Dalam keadaan ketakutan. Sebab apa? Iaitu tengah berperang dengan COVID-19. Memang kita rasa takut. Ya Allah, kena pakai mask lah, kena pakai hand sanitizer lah. Maka kita jagalah diri kita yang baik. Sebab apa? Kita memang diuji dengan ketakutan sekarang ni. Okey. Dan yang kedua apa? Dengan kelaparan. Antara kita ada yang sekarang kita kenyang lah. Tapi rupanya antara kita ada yang susah tau. Yang tengah lapar. Memang ni ujian yang Allah beri. Dan waktu tu ada je itu sekarang ada yang tengah kekurangan harta. Betul tak? Betul. Ini Allah sebut. Bukan semua orang kaya tahu, bukan semua orang senang tahu, bukan semua orang mudah tahu. Tak, ada yang sekarang yang betul-betul cukup makan je. Ini kita kena faham. Dan begitu juga ingat Allah sebut wa anfus, iaitu apa? Dan Allah uji dengan jiwa. Dan berapa ramai yang Allah telah ambil daripada awal daripada kalangan keluarga kita. Allah beri dia ujian, mudah-mudahan bila mana Allah ambil mereka itu, Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan ampunkan dosa kita semua. Dan begitu juga dan buah-buahan, makanan-makanan boleh berkurungan dan sebagainya. Sungguh makanan ni cukup, tapi kita ni kadang-kadang kadar nak beli itu tak mampu. Kita faham? Dan apa kata Allah Subhanahu Wa Taala ni dalam ayat ni, iaitu apa? Iaitu wabasyiris sabirin. Hendaklah kau berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kalau kita tengok tadi, iaitu adakah ini menguji kesabaran kita? Ya, memang menguji kesabaran kita. Sebab kita sedang diuji dan Allah sebut, ingat engkau telah aku uji dan berilah berita gembira untuk orang yang bersabar, iaitu siapakah orang yang bersabar apabila dia ditimpa musibah, maka dia akan menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami datang daripada Allah, kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu itulah dengan ujian kesabaran ini baru kita tahu, ya Allah, aku sabar ya Allah nak jumpa mak dan ayah, ya Allah terbatas atas sebab hal demikian.
Aku sabar ya Allah dengan hal ini ya Allah. Aku nak jumpa adik-beradik aku. Maka inilah ujiannya. Dan sebenarnya ujian yang Allah beri iaitu apa? Sebenarnya untuk menyuburkan kasih sayang, untuk menyuburkan kerinduan dan untuk menyuburkan iaitu apa? Ukhuwah yang ada sesama kita. Kalau dulu Allah beri bebas kepada kita untuk kita berjumpa mak, ayah, rakan-rakan dan sebagainya, kadang-kadang kita tidak menghargai. Kita kurang menghargai, bukan tidak, kadang kurang menghargai. Tapi sekarang ni apabila Allah tahan sedikit dalam waktu ujian ini, maka waktu itulah hati kita meluap, membuak-buak. Ya Allah, kerinduannya begitu hebat sekali. Dah sampai maksimum dah ni sekarang ni. Ni nak raya pula disebut. Ya Allah, hai. Ya Allah, hati pun jadi sayu kan. Maka waktu itulah sebenarnya itulah hikmah yang besar yang Allah nak berikan kepada kita. Sebenarnya Allah nak kembalikan iaitu kecintaan, kegembiraan dan maknanya ukhuwah dalam diri kita. Mudah-mudahan lepas ini kita terus bertambah baik berhubung dengan kedua ibu bapa kita, anak isteri kita, sahabat-sahabat handai kita, dan mudah-mudahan dengan itulah kita akan jadi orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sebalik ujian ada hikmah di sebaliknya. Sedang penonton yang dirahmati Allah, kita nak berehat seketika. Saudara-saudari teruskan berada di rumah, dakwah biar tanyalah ustaz yang sampaikan. Jadi sebelum kita berehat, saksikan dahulu VT berkenaan dengan tips kecekapan. Tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu ya Allah daripada penyakit sopa, gila, kusta dan daripada penyakit-penyakit yang buruk. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kami ada bertanya kepada penonton-penonton dan juga mereka yang ada di luar sana di media sosial berkenaan dengan apa yang mereka lakukan sepanjang tempoh kawalan pergerakan ini. Jadi macam-macam yang kita dapat, ada yang mengaji, ada yang bersenam, ada yang bercucuk tanam, ada yang siap buat kuih, siap hantar gambar lagi kan. Apa-apa yang mereka buat, resipi-resipi terbaru pun ada, resipi-resipi unik yang mereka lakukan di rumah sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Jadi itulah satu benda baik yang kita lazimi dalam kehidupan kita, teruskan sepanjang kehidupan kita. Itu satu perkara yang cukup positif untuk sama-sama kita lakukan sepanjang tempoh kawalan pergerakan. Terima kasih kepada penonton-penonton yang setia bersama dengan kita. Oh, sebelum terlupa, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, kita ada sahabat kita yang datangnya dari Singapura yang mana nak berkongsikan sedikit perkara pada kita, yang mana tak pernah solat selama 26 tahun. 1 tahun diam-diam sembahyang, baca nota. Gadis ini terang hati, kemudian kuarantinkan diri. Mengejutkan, apa yang mengejutkan adalah dalam 1 hari sahaja dia dapat menghafal apa nota yang ditulis tersebut. Jadi sama-sama kita ikuti cerita beliau. Kita sama-sama kita dengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Apa khabar Shima? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dengar suara saya? Dengar. Okey, baik Shima. Mungkin ada sedikit yang nak dikongsikan berkenaan dengan apa yang kami dengar berkenaan dengan Shima membaca nota 1 hari boleh hafal. Mungkin ada sedikit nak dikongsikan dengan penonton-penonton. Okey. Ini terjadi dalam selepas saya pulang dari Eropah. So saya harus kuarantin di rumah. Okey.
dalam masa 14 hari. Okay. So dalam perjalanan saya ke rumah kawan saya di dalam bas, saya bawa nokta tu di dalam beg tu. Saya keluarkan nokta tu dan saya baca. Saya cuba hafal. So, perjalanan ke rumah kawan saya tu dalam masa 1 jam. Agak tidak logik lah actually kalau nak cakap yang dalam 1 jam tu boleh hafal semua surah, semua doa. Okey. Tapi alhamdulillah saya dapat menghafalnya bila dalam perjalanan itu rumah teman saya. Jadi yang nota tu buat sendiri ke apa? Yang nota tu buat sendiri. Itu adalah kali pertama saya tunaikan solat subuh pada waktu tu. So saya letak nota tu di bawah di sebelah tu. Dan ia mengambil dalam masa 10 minit untuk selesaikan solat subuh. Dan kalau macam kita baca di media sosial, Shima dalam tempoh PKP ni meluangkan masa untuk belajar bagaimana untuk solat. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit kepada penonton-penonton waktu inilah untuk kita ambil peluang untuk kita perkemaskan kembali ibadah kita. Jadi silakan. Alhamdulillah selama masa quarantine di rumah saya dapat solat 5 waktu. Alhamdulillah tak pernah terjadi pemilu. Dan dalam masa yang singkat itu saya dapat mendorong kawan saya untuk bersolat bersama. Ajak kawan-kawan sekali lah. Ya, saya. Okey, dan ada juga kami terbaca tu ambil peluang waktu malam waktu kawan-kawan sedang tidur Mungkin boleh kongsikan sikit? Ia terjadi pada waktu malam bila air suami saya sedang tidur. Kerana saya agak malu dan tak yakin untuk solat dengan nokta di sejadah. So saya mengambil waktu untuk belajar bagaimana untuk solat malam. Kerana tak ada orang nampak kan. Jadi menarik kisah tentang Shima ni yang dikongsikan. Jadi mungkin ada sedikit pesanan dan juga harapan Shima untuk diberikan kepada penonton-penonton. Tanyalah Ustaz pada pagi ni. Akhir kata dari saya, alhamdulillah saya dapat banyak dukungan dan kata-kata semangat dari mereka yang berada di Singapura, di Malaysia, di Indonesia. Banyak ilmu-ilmu yang mereka kongsi pada saya. Alhamdulillah saya dapat sedikit banyak saya dapat pelajari dalam agama saya sendiri. Dan insyaAllah segala amalan kami ini mulia dan saya berdoa agar usaha yang telah kami lakukan di dunia akan diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, amin. Amin. Teruskan Shima. Terima kasih Shima dan semoga terus fokus untuk sama-sama kita menjadi yang terbaik insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Shima. Waalaikumsalam. Okey, baik. Assalamualaikum. Baik, itu tadi sedikit perkongsian berkenaan dengan kisah sahabat kita Shima di Singapura yang mana 26 tahun tidak pernah solat. Akhirnya 1 tahun ini waktu tempoh PKP dapat belajar sesuatu yang cukup bermakna dalam kehidupan yang memang tertarik itu tak sampai 1 hari dah boleh menghafal apa yang ditulis. Jadi mungkin Ustaz ada sedikit komen berkenaan dengan kisah yang cukup menarik kita dapat pada hari ini. Ustaz, silakan. Pertama, hendaklah sama-sama kita sebut alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah Taala telah memberi hidayah kepada kita semua. Dan kalau sebut bab hidayah ini, iaitu kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-56, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim walakin Allah yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Surah Al-Azim. Dalam ayat ini kalau kita lihat Allah berpesan kepada kita melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Dan dia lebih mengetahui orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Ini kena faham. Maknanya Allah ni nak memberi petunjuk ni daripada apa yang Allah kehendaki. Kita boleh sebut, kita boleh cakap, kita boleh nasihat. Tak, sebenarnya kita menjalankan tugas. Tapi Allah lah yang memberi hidayah, yang memberi petunjuk kepada seseorang itu. Dan siapakah orang yang diberi petunjuk itu? Iaitu orang-orang yang mahu menerima petunjuk. Kalau kita lihat Shima tadi, saya sebut mudah-mudahan Allah Ta'ala berilah hidayah, petunjuk kepada kita dan kepada Shima dan kepada kita semua. Maka kalau kita lihat Shima tu nak, dia yang nak solat.
maka pada saya tak mustahil pun kalau Allah nak bagi dia dalam satu malam, dia boleh hafal semua kali. Tak mustahil. Sebab Allah yang beri. Persoalan yang paling besar, kita ni, dia Alhamdulillah lah. Kita macam mana kita nak jaga kita pula ni? Yeah. Hidayah yang Allah beri kepada kita tu macam mana kita nak jaga? Oleh sebab itu, dengan perkongsian ini sebenarnya menyedarkan kita bagaimana, iaitu sebenarnya bila mana Allah beri kebaikan kepada seorang itu, maka hendaklah kita ni tahu bahawa sesungguhnya itu satu anugerah yang paling besar. Bila anugerah tu Allah beri kepada kita, apa tindakan kita? Hendaklah kita jaga baik-baik, kita amalkan baik-baik, kita perkukuhkan kehidupan kita dengan hidup beragama ini, dan sebenarnya Allah nak beri kita kebaikan daripada dunia sampai akhirat. Oleh sebab itu, saya nak pesanlah pada diri saya, pada Shima, pada semua muslim-muslimat sidang penonton yang dirahmati sekalian, maka perbanyakkan doa dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu doa iaitu daripada Imam Muslim. Kalau kita lihat diuraikan Imam Muslim, iaitu Nabi ajar kepada kita satu doa yang pendek yang nanti kita boleh baca dan kita boleh cari dekat mana-mana kitab doa, iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah petunjuk dan ketakwaan, dan iaitu al-afaf, iaitu kesucian dari perbuatan yang buruk, dan ghina, iaitu dicukupkan dalam kehidupan aku untuk disebut sebagai orang yang kaya pada jiwa. Mudah-mudahan dengan doa ini Allah sentiasa memberi petunjuk kepada kita, dan Allah menjadikan kita hamba yang bertakwa, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba yang disucikan oleh Allah Ta'ala daripada segala dosa yang telah kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersyukur di atas apa yang Allah kurniakan kepada kita. Sama-sama kita doakan diri kita, sama-sama kita doakan Shima, dan sama-sama kita doakan muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, mudah-mudahan kita semua dapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat. Wallahu a'lam. Kita hari menekankan tentang silaturahim sesama manusia, tetapi yang unik Shima kongsikan kepada kita pada hari ini adalah berkenaan dengan bagaimana dia dapat hubungan yang terjalin kembali dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana mungkin selama ini terlepas pandang, tetapi sudah dapat kembali dari tempoh kawalan pergerakan berada di rumah, dapat menjalinkan kembali hubungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang patut kita contohi. Baik sidang penonton, kita nak baca soalan seterusnya di Facebook Tanyalah Ustaz dari sahabat kita Puan Masrifah Noor. Soalannya, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya tentang bagaimana untuk pasangan yang ingin melakukan akad nikah dalam keadaan tempoh PKP yang dari masa ke masa bersambung tempohnya, sedangkan kedua-dua pasangan dan juga keluarga telah merancang sebelum PKP lagi. Bagaimanakah cara terbaik untuk pasangan melakukan ijab dan qabul serta menjalinkan silaturahim kedua keluarga? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga Puan Masrifah Noor atas soalan yang ditanyakan berkenaan dengan bagaimana ni nak buat kenduri kahwin dah rancang lama sebelum PKP lagi. Tiba-tiba nak dekat tarikh PKP pula langsung terkendala. Rugi dah ni, dah tempah sana sini. Jadi macam mana Ustaz nak teruskan juga ni? Bagaimana cara terbaik? Bisa dekat Ustaz. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bila sebut bab nikah ni semangat pula bagi. Azrin. Saya saya tak ada jawab ya. Belum Belum Ustaz, belum. Saya tak ada jawapan Ustaz. Tak ada jawapan. Okey, tak apa kalau tak ada jawapan saya beri jawapanlah. Okey. Bila sebut bab nikah ni memang yang penting dan yang wajib tu iaitu nikah, ijab dan kabul. Uruskan ijab dan kabul dulu. Bila uruskan ijab dan kabul, insya-Allah pergi berhubung dengan pejabat agama, tahulah ada kaedah-kaedah terkini. Ada kata-kata kita tengok macam-macam baru di mana. Adalah satu meter lah apa macam tak. Pejabat agama dia ada kaedah tersendiri khususnya untuk menguruskan orang yang nikah kahwin. Majlis tu kemudian tak ada masalah pun majlis tu. Yang penting jangan lupa jemput kita dua orang lah. Kalau akad nikah video call tak boleh Ustaz? Video call itu nanti kena tanya kaedah yang terkini daripada pejabat agama. Dia orang yang menguruskan. Yang ada video call sebenarnya kalau kita tengok teknologi pada saya pun tak ada masalah pada saya. Dan kalau saksi semua cukup dan betul wali itu memang betul dan gambar tu sama bapak dia bukan bapak orang lain, okey pada saya kan. Tapi ada kaedah yang tersendiri yang diberi oleh pihak berkuasa agama. Jadi berujuklah, dan saya nak sebut di sini, kalau nak kahwinlah. Ya, inilah masa yang terbaik. Sebab apa? Sebab lepas kahwin kena duduk rumah. Dia tak boleh keluar-keluar. Itu dah terbaiklah tu. Itu dah terbaik. Dan yang kedua iaitu apa? Majlis tangguh dulu tak apa. Majlis tu maknanya kita nak meraihkan dan kita nak menyatakan kesyukuran kita terhadap Allah SWT. Kita panggil ramai-ramai datang untuk rumah kita untuk meraihkan kita ni kahwin, untuk kita mengharap doa.
Jadi tak apa, kita boleh tangguhkan. Lepas PKP ni buatlah iaitu majlis yang besar-besar. Tapi dulukan yang wajib iaitu apa? Ijab dan kabul tersebut. Jadi usahakan pergilah dekat penguasa agama, insya-Allah dia akan uruskan dengan baik insya-Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Uruskan dengan baik. Kata Ustaz sebentar tadi mengikut cara-cara yang sehabis baik dan tentu mengikut cara-cara yang betul jemaah agama. Baik, terima kasih Puan atas soalan yang ditanyakan sebentar tadi. Kita nak ambil soalan seterusnya di Facebook. Tanyalah Ustaz. Oh tidak, kita ada pemanggil. Kita ada pemanggil di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Adrin dan juga Ustaz Jazlan Abdullah, saya Umar Abdul Majid dari Pelda Cini Timur 3 Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam Tuan Haji Umar. Sihat Tuan Haji Umar? Alhamdulillah waras. Waras Dai wagas Wagas. Alhamdulillah. Jadi soalan saya begini ya Ustaz Okey tuan. Kita buat silaturahim terjalin ya. Jadi kadang-kadang kita ni Ustaz, kita dalam masyarakat ni ialah kalau satu-satu perkara berlaku macam ni mungkinlah terjalin silaturahim. Jadi kadang-kadang ni Ustaz, luka lama ni yang kita walaupun sembuh farut tetap ada Ustaz. Walaupun dalam dah perintah kawalan pergerakan macam ini pun dia tetap dendam lama ada juga Ustaz. Jadi masalahnya apa yang dikatakan tu yang saya kata tadi, dia tetap juga dengan cara dia dan dia tetap juga tidak menjalinkan silaturahim, tidak terjalin walaupun dalam keadaan yang terkurung macam ini, terkawal pergerakan macam ini Ustaz. Saya nak minta pandangan Ustaz lah ya. Apakah boleh kita kalau kita menganggap satu-satu perkara itu kita mengambil remeh je, dan sedangkan perkara ini berlaku dan musibah yang berlaku pun dia tetap macam tu juga, tak pernah nak ambil iktibar ataupun ibrah daripada apa yang berlaku ni Ustaz. Jadi apa pandangan Ustaz dan Islam sendiri mengenai perkara macam ini Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Omar Abdul Majid. Soalan yang ditanyakan, saya dapat 2 soalan di situ. Yang pertama berkenaan dengan bila mana duduk bersama PKP, hubungan silaturahim makin terjalin, tapi katanya tak juga. Dia kata walaupun muka nampak baik tetapi luka lama masih lagi ada, dia kata di dalam hati. Bengka kan Ustaz. Dia tak nak berbaik lagi walaupun dah duduk bersama PKP lama ni. Dan soalan yang kedua saya dapat di situ, dia kata ada di antara mereka ni yang mana walaupun ditimpa wabak ni datang, musibah banyak, tetapi tetap dengan perilaku lama, perangai lama, tak nak berubah, ambil iktibar. 2 benda ni Ustaz. Yang pertama, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tuan Haji Umar Abdul Majid. Ini satu soalan yang cukup besar, khususnya berkaitan dengan silaturahim. Okey, kalau kita lihat memang kadang-kadang orang ni memang dia tak nak sambung silaturahim pun. Maknanya sungguh pun dah duduk rumah sekalipun, kadang-kadang duduk tu adik-beradik pun tetap bergaduh juga. Masing-masing batu besar ada duduk dalam kepala abang. Macam tu batu besar ada duduk. Okey, ingat tahu apa yang Nabi SAW pesan kepada kita. Kita kalau berlaku hal itu dengan kita kena faham. Sebab Nabi pernah bersabda, satu hadis yang Imam Bukhari dan kalau kita tengok Imam Nasa'i pun juga, dan disebut oleh Imam Tirmizi juga, dalam hadis ini Nabi menyebut laisa wasilun bil mukafi'i walakin wasilun allazi iza qata'at rahimahu wa salaha. Nabi sebut bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu iaitu orang yang membalas kebaikan orang lain, tetapi yang penyambung silaturahim itu iaitu apabila orang memutuskan, dialah yang menyambung. Faham tak maksud dia? Memang kalau kita lihat adik-beradik kita mungkin kita diuji dengan ada benda yang boleh pecah hati. Tapi dalam hal ini kita kena tahu, balik kepada pesan Nabi kita SAW, supaya kita ni ingat, kenalah redakan hati kita, biarlah kita menjadi penyambung walaupun dia yang mencari pasal dengan kita. Faham cari pasal tu, cari pasal. Ini adik-beradik kadang-kadang cari pasal dengan kita, tapi biarlah kita kurangkan kita punya ego, sakitnya hati kita itu, rabaknya hati kita itu. Kita datang kepada kita kerana apa? Kerana kita melihat dan mendengar Nabi. Nabi sebut engkau nak baik, hubungkan silaturahim walaupun telah diputuskan. Jadi kita kena kurangkan ego kita. Ini kena faham tu baik-baik. Kadang-kadang bergaduh ni bukan sebab apa, bergaduh dengan sebab adik-beradik ni banyak halnya. Contohnya harta warisan dan sebagainya. Ini kadang-kadang bergaduh. Inilah waktu ni Allah suburkan ni supaya apa? Menjadi orang yang menghubungkan silaturahim. Itu soalan yang pertama saya sebut. Maknanya kita kena balik melihat Nabi dan kena balik mendengar apa yang Nabi pesan kepada kita. Ingat terus sambungkan. Biarlah adik-beradik kita tak nak pun, kita yang sambungkan. Sebab Nabi yang pesan. Nabi pesan. Satu. Dan yang kedua, jangan main-main tahu.
Silaturahim ni bukan satu perkara yang kecil. Jangan kita anggap sambil lewa, ini remeh. Sudahlah kau. Di dalam bahasa baju, pergilah mabuk. Dia pergi pegang mabuk. Mana ikut engkau lah. Dah tak nak ambil tahu. Engkau yang punya pasal, lepas tu kau nak kepala batu. Ini contoh. Bahasa ni agak kurang sedap, tapi di benda yang berlaku. Tapi kita kena balik juga kat Nabi. Kita kena dengar apa yang Nabi pesan kepada kita. Satu hari, Imam Bukhari dan Muslim, apa Nabi sebut? La yadhulul jannah qati'un. Yang dikatakan tadi itu qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini ingat baik-baik. Kadang-kadang percakapan kita ini boleh mengguruskan hati adik-beradik kita. Tapi ingat tahu, kadang-kadang percakapan yang betul tu sebagai nasihat. Tapi jangan sampai pecah hati. Dan ingat, jangan sama sekali kita berniat untuk memutuskan hubungan silaturahim. Kalau kita niat nak memutuskan hubungan silaturahim, Nabi dah janjikan tidak akan masuk dalam syurga. Minta jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala perkara hal demikian. Mudah-mudahan kita semua faham. Dan inilah pesanan Nabi. Mudah-mudahan kita ini jadi orang yang faham agama dan dapat jadi orang yang soleh dan solehah, insya-Allah. Insya-Allah, syurga yang kita kejar. Akhirnya memutuskan silaturahim, tiba-tiba tak dapat yang kita dambakan kerana silaturahim nampak seperti kecil tetapi memutuskannya sangat-sangatlah besar. Sidang penonton yang dirahmati Allah, kesan COVID-19 kini satu dunia merasai apa yang terjadi. Jadi sama-samalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dijauhkan daripada wabak tersebut, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Tanyalah Ustaz pada pagi ini di TV3 akan berakhir di sini. Jangan lupa saksikan tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru.